Okay. Cerita yang berlaku adalah selepas saya terperangkap dalam rumah, ya, dalam kelas terakhir, sesi semester terakhir tu, terperangkap. Jadi semester depannya saya terpaksa extend, kawan-kawan semua graduate, saya sambung lagi satu semester. Subhanallahnya pada semester akhir tu datang pula ujian yang lain. Ya. Apabila pelajar-pelajar Malaysia di Jordan telah dikenakan satu masalah baru, iaitu yuran dinaikkan oleh kerajaan Jordan sebanyak 700%. Ya. Satu subjek 25 dinar, lebih kurang 125-150 ringgit, dinaikkan ke 150 dinar lebih kurang pada masa itu. Depannya lebih kurang dalam 700-800 ringgit satu subjek, dan subjek ada 46 untuk dihabiskan. Ya. Jadi pelajar tak boleh belajar. Bila pelajar tak boleh belajar, dinaikkan pelajar Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Brunei, Singapura. Ya, dinaikkan yuran. Ketika mana duit Malaysia jatuh tahun 97. Ya. Jadi pelajar-pelajar ni macam mana nak buat ni, macam apa ni, dia nampak ada dinosaur seorang tak graduate. Ini berzaman paralitik ni, Ustaz Azizan ni, kan, ya, sisi selama yang masih wujud. Jadi approach lah, dia kata, Ustaz, buatlah something kan. Kita tahu sama-sama kita orang bahasakan Ustaz, Ustazah kan, maknanya Ustaz, buatlah something. Fikir saya dengan kawan-kawan, kami buat memorandum. Ya, buat memorandum, merayu daripada kerajaan Jordan supaya turunkan yuran dan sebagainya, dan kita nak submit. Masa nak submit, ada seorang pegawai, pegawai atas kapasiti individu dia, bukan yang polisi ke MSC, tidak, pegawai. Dia kata pada kami, dia kata tak payah buat memorandum, biar dia uruskan secara diplomatik. Oh, bagus, lagi elok kan, silakan, memang kerja dia pun, sebab kita nak fokus pada study. Selepas sebulan kelas bermula, masih tak ada berita turun ke tak turun yuran. Dan bila kami cek dengan Kementerian Pengajian Tinggi Jordan, didapati tak ada satu pun bantahan yang dikemukakan oleh pihak Malaysia. Maknanya pegawai itu tak buat apa-apa. Jadi maknanya dia tipulah, dia tak buat. Yang di Malaysia, JPA dah marah, Kementerian Pelajaran dah marah, kenapa pelajar-pelajar tak masuk kelas semua. Jadi dia kena lah. Bila dia kena, dia nak lepaskan diri dia perangkap saya. Ya, dia tahan beasiswa saya selama 3 bulan. Kemudian dalam keadaan turun tangan, di mana beasiswa sampai-sampai ni. Tapi memang biasa pun kat Jordan, lambat 3 bulan, lambat 4 bulan, sampai goncang almari tu. Keluar di sini, pergi kelas. Karena rasa macam, sia-sia lah aku buat SPM teruk-teruk nak bagi dapat beasiswa yang penuhnya beasiswa elit ni, kan? Tiba-tiba suka-suka je lambat-lambat kan. 3 bulan tak datang, telefon, cik, beasiswa dah 3 bulan tak datang, ni apa ceritanya? Minggu depan ada, siapa yang call ni? Nama saya sekian. Okeylah, minggu depan masuk. Ya? Minggu depan semua dapat beasiswa, kecuali yang call tu. Itulah keadaan hidup kami dulu. Ya? Jadi pegawai ni, dia tak buat. Jadi dia nak lepaskan dia perangkap saya 3 bulan, tak ada beasiswa. Kemudian dia beritahu saya, sila datang ke pejabat dia untuk dapatkan beasiswa. Saya pun dengan lurus benduinya, pergilah ke pejabat dia, bawa pasport. Biasalah nak dicek kan. Sampai, dia ambil pasport saya, dia rampas, dia photostat, dan dia serahkan balik pasport 3 hari kemudian. Dan saya tak tahu apa sebenarnya berlaku. Selepas sebulan, mana dah 4 bulan tak ada beasiswa, mak saya telefon ke Malaysia. Dia kata, Rizal, beasiswa kamu digantung. Kena gantung sebab apa? Keluarlah surat fitnah yang mengatakan bahawa saya telah menghasut semua pelajar Malaysia di Jordan supaya tidak mendaftar di universiti dan juga buat gini. Dia juga telah balik ke Malaysia pada tarikh sekian-sekian. Dia ambil pasport saya kan, dia tengok bila tarikh saya ke Malaysia. Dia telah balik ke Malaysia pada tarikh sekian-sekian dan terbabit dengan kegiatan-kegiatan yang bercanggah dengan undang-undang, dan untuk itu beasiswanya digantung untuk tempoh siasatan. Duduk. So, saya tak buat apa-apa. Belajar dah hujung ni, nak habis ni. Dalam keadaan yang sangat tertekan, 4 bulan dah tak ada beasiswa. Masuk bulan yang kelima tu, saya dah tak mampu dah nak bayar sewa. Saya jual katil, jual almari, jual rak buku, jual segala-galanya. Walkman, kaset tu kan zaman dulu. Jual ya, jual radio, jual. Yang tinggal betul-betul hanyalah sleeping bag dan buku. Rak buku tak ada, rak jual, buku tak jual. Sebab buku ialah maruah saya. Saya tak jual balik buku. Ya, buku simpan. Dan oleh kerana dah teruk sangat, akhirnya housemate bagi hint lah. Dia kata macam susah lah, sebab saya bayar portion sewa paling besar sebab saya pelajar sponsor. Dan mereka bagi hint, maknanya saya faham lah, hintnya ialah mereka minta sewa. Ya? Jadi saya bilang, mana? Saya pergilah ke rumah pelajar Turki. Kawan-kawan Turki ramai. Mereka offer saya duduk free dengan mereka, free of charge.
Dengan satu je permintaan, tolong masak. Nasib baik dah boleh masak sikit. Ya. Jadi mereka semua belajar Masters PhD, sibuk. Saya pun kata, okey fine, saya masak. Tak cari saya masak. Ya, cuma saya tumpang duduk rumah mereka. Saya pun duduk rumah belajar Turki. Masa tu rasa sangat sedih. Ya, rasa sangat-sangat sedih sebab tak ada duit. Nak keluar rumah tak boleh. Ya, dah masuk bulan ke-5, ke-6 tak ada beasiswa. Sehinggalah sampai satu peringkat saya rasa terlalu sedih. Saya rekahkan cerita lah, panjang ceritanya. Tiba-tiba seorang kawan saya datang. Ya, kawan saya datang, dia kata, Azrizal, bagi pasport. Kita nak buat apa pasport? Trauma sikit kan. Bagi pasport dia. Dia kata, jom pergi haji. Saya kata, mana boleh pergi haji? Saya tak ada duit. Tak apa, pergi free of charge. Anda tanggung. Saya dah pernah pergi haji sebelum tu. Ini pergi haji maknanya kali ke-3. Kalau pergilah kali ke-3. Free of charge. Oh, Alhamdulillah, itulah yang paling saya perlukan. Sebab emotionally saya dah terlalu down. Dia kata, jom pergi free of charge. Hari pertama, saya pergi haji, naik bas. Satu sen pun tak bawa. Naik bas, bila lapar, tumpang nasi kawan. Minum, tumpang air kawan. Sampai kat Mekah. Sampai Mekah, campak beg, terus lari masuk ke Masjidil Haram. Terus pilih depan Kaabah. Dah tak betul dah fiqah dia. Patutnya tawaf. Dah tak betul dah bingung kan. Terus lari masuk depan Kaabah nangis. Malu. Baca dalam sirah. Sahabat Nabi kena seksa belakang, terbakar ni apa semua pertahankan Islam. Aku ni baru kena 7 bulan tak ada beasiswa dah tak ada hidup. Malu ya Allah. Sehari sebelum Arafah, saya call mak saya. Mak, minta ampun mak, esok nak pergi Arafah. Ada dosa apa-apa tak tahu lagi dan sebagainya. Mak pun cakap tak apa, dia kata insya-Allah mak doakan selamat semua. Ni mak nak beritahu, kamu menangkis. Ya, saya menangkis. Abang saya refer balik ke JPA, tanya semua dan akhirnya terbukti bahawa laporan yang dibuat oleh pegawai itu palsu. Jadi saya menangkis, saya dapat balik tunggakan semua duit saya tak dibayar selama 7-8 bulan tu. Pergi ke Arafah sebagai orang yang menang. Allahu Akbar. Duit dah bagi. Tak ada. Allahu Akbar. Ya. Pergilah sampai di Arafah, ya doa, ya Allah syukur ya Allah mudahkanlah urusan lepas ini. Kelas dah habis. Ya, saya belajar, kelas dah habis, tinggal ujian hafalan Quran. Yang saya dah terlepas sesi sebelum ni, sesi yang hafalan Quran yang berikutnya agak jauh. Dan saya berdebar sikit untuk ujian tersebut sebab dia masih lambat. Balik daripada Mekah, ni saya nak beritahu tentang soal maruah ni. Balik daripada Mekah, saya pergi ke pejabat pegawai sebelum. Dia nampak saya berjauh pada botak. Kau pergi haji ke? Tanya. Alah, kau balik semalam. Kata, mana kau dapat duit? Dia tahu saya tak ada duit sebab dia yang miskinkan saya kan. Ustaz tu, dia ustaz kan. Dia kata, rezeki bukannya ustaz bagi, Allah Ta'ala yang bagi. Dia tanya, ni datang ni nak apa? Oh tak ada apa, saja nak bagi tahu ustaz. Orang-orang yang disolimi macam saya ni, kalau pergi Mekah, doa depan Kaabah, tak fikirlah apa yang dia doakan. Assalamualaikum. Itu ayat mahal lah ayat Quran. Geram nak bagi tahu tu je sebenarnya Terus balik. Jadi balik daripada pejabat tu, saya pergi ke bank. Sampai ke bank, orang bank tahukan saya. Pegawai bank tu lah, dia kata ada ke duit. Dia dah kenal dah muka saya. Satu-satunya bulan Malaysia tak pernah ada duit dalam account. Saya kata ada, cek. Dia cek, betul, ada duit. Saya pun seronok lah. Cek tengok, jumlahnya sangat kecil. Dalam $1,000 lebih saja. Sepatutnya saya dapat $11,000. Saya dalam 2,000 kot saya kata, 2,100 kurang gitulah. Lebih kurang dalam 20% agaknya daripada jumlah sebenarnya. Selebihnya saya tak tahu dah siapa yang sapu ke siapa yang solap. Saya dah tak larat nak layan, nak lawan. Saya kata okey lah, whatever lah, berapa yang ada tu keluarkan. Nak keluar tak boleh keluar. Dah tak ingat signature. Sebab dah lama tak sign kan. Sampai dia tunjuk, ni saya cakap, oh okey. Keluar duit. Kalau saya stay dekat Jordan, duit tak cukup untuk saya tunggu ujian hafalan Quran lebih kurang hampir setahun akan datang. Jadi nak buat macam mana? Bismillahirrahmanirrahim Allah, saya beli tiket, saya terbang ke UK. Pergi ke London, saya kerja masuk pinggan. Kerja masuk pinggan daripada pukul 9 pagi, 10 pagi lah, 10 pagi sampai 11 malam. Sampai kukrak kaki ni. Gaji banyak, Alhamdulillah, RM6,000 sebulan. Masuk pinggan je. Tapi jangan lupa lah sewa rumah RM14,000 sebulan. Duduk 8 orang. 8 orang duduk rumah kan. Dapur je tak ada orang duduk. Apalah, kumpul duit, kerja ni kerja tu sikit, orang datang ceramah, ajar orang mengaji, semua dah cukup duit. Tahun depannya saya datang semula ke Jordan untuk ujian hafalan Quran. 2 hari sebelum ujian hafalan Quran, saya terbabit dalam kemalangan jalan raya.
hancur kereta. Duit yang saya kumpul setahun tu terpaksa digunakan untuk bayar ganti rugi dan adalah cerita-cerita sikit. Terlepas ujian hafalan Quran. Aduh, nak stay lagi setahun, duit tak ada. Orang Turki dah tak ada, tumpang rumah kan. Budak Melayu semua sombong hampir dia kan. Jadi nak buat macam mana? Balik semula ke UK, terbang semula ke UK, sambung lagi kerja, basuh pinggan. Setahun, tahun 2000, dah masuk tahun 2000, saya datang semula ke Jordan untuk ujian hafalan Quran. Duduk di rumah, hafal pagi petang duduk. Kerana terlampau lama sangat duduk, akhirnya saya kena puasi. Kena puasi, masuk hospital, kena operation, terlepas sekali lagi ujian hafalan Quran. Allah Akbar. Terbaring sebulan kat Jordan. Dah lah banyak pijat, macam panas kan? Sampai terpaksa tidur atas kain putih. Bentang kain putih besar-besar, bagi tengah-tengah, tak boleh bagi. Baru nak tidur, nampak binatang kecil datang. Nampak serangan pijat kat situ. Tak apalah, itu nota kaki. Okay? Terpaksa balik semula ke UK. Nak duduk kat London, basuh pinggan, tak sanggup dah. Kerana dah terlampau mahal. Semuanya mahal, makan mahal, rasa macam tangan orang dalam bukit kita. Kerja penat, duit habis. Akhirnya saya tinggalkan London, saya terbang ke Belfast, Northern Ireland. Saya duduk rumah kawan saya, kerja sikit-sikit lah. Jadi tolong imam kat masjid, lepas tu ajar orang mengaji, ambil upah ni, kumpul duit semua. Pada masa itu, tahun 2001. Saya first year, tahun berapa? 1993. Sudah 8 tahun. Kelas dah habis, 4 tahun sudah. Tapi terlepas ujian hafalan Quran. Kan banyak 4 juzuk je yang selesaikan lagi. Juzuk 25, 26, 27, 28. Pada masa tersebut. Jadi duduk dekat sana. Saya pun kumpullah sedikit sebanyak duit sampai pangkat, okey, saya nak terbang pergi ke Jordan. Tahun ni mesti graduate. Kalau tidak graduate, kena buang universiti. Sebab tempoh maksimum 8 tahun. Dan tahun itu saya kena kahwin. Sebab dah 2 tahun bertunang. Kata bakal mertua, selagi tak graduate boleh kahwin. Pressure Jadi saya pun dah siap-siap nak terbang pergi ke Jordan. Orang mesti tahan. Imam, jangan pergi Jordan. Tak ada orang nak jadi imam sembahyang raya haji. Dia kata bahayalah saya jadi imam haji sebab visa nak habis dah ni, exam dah dekat ni. Dia kata tak apa, sempat, insya-Allah intan surullah yang suruhkum. Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Macam biasa dengar lah ayat ni kan Okeylah, saya pun jadi imam. Lepas jadi imam, saya prepare nak naik ke terbang pergi Jordan. Pesawat yang saya nak naik tu seat dia full.